Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada video tutorial yang ini saya nak menerangkan sedikit tentang contoh penyelesaian masalah. Jadi apa maksud penyelesaian masalah? Iaitu apabila ada satu gambar rajah sebegini yang menunjukkan satu-satu objek beserta dengan diameter yang diberikan, dan kamu dikendaki melukis gambar rajah objek tersebut mengikut dimensi ataupun ukuran yang telah ditetapkan dan menggunakan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah dalam lukisan kejuruteraan dengan betul. Okey. Jadi dalam kita nak melukis nanti ada beberapa perkara yang kita perlu tekankan. Jadi yang pertama bab dimensi. Kadang-kala dalam dimensi gambar rajah sebegini ianya tak diberi secara langsung. Maksud saya ada sebahagian, bukan secara keseluruhan, ada sebahagian dimensi ianya tak diberi secara langsung. Contohnya pada bahagian bulatan kecil dan bulatan besar di kawasan ini. Kalau kita lihat, tiada diletakkan ataupun dinyatakan dimensi ataupun ukuran. Begitu juga dengan bulatan di bahagian ini. Tak ada. Jadi adakah tiada ukuran diberi ataupun dimensi yang diberi? Sebenarnya ada. Cuma kita kena telitikan dan kita kena cari. Jadi oleh sebab itu kita kena sentiasa alert dengan keseluruhan dimensi yang diberikan. Jadi bagaimana kita nak dapatkan ukuran yang tak diberi secara langsung seperti ini? Okey, kalau kita perhatikan, bulatan kecil dan bulatan besar ni sebenarnya sama dengan bulatan kecil dan bulatan besar yang kedua ni di kawasan ini. Dan ianya juga sama dengan separa bulatan kecil dan juga lengkuk ini. Jadi di sini kalau kita lihat pada separa lengkuk di luar ni ada diberikan dimensi iaitu jejari 10 mm. J tu jejari 10 mm. Tetapi separa lengkuk yang kecil ini ataupun separa bulatan yang kecil ni juga tak diberikan secara langsung dimensinya. Jadi untuk bulatan yang besar kita dah boleh dapatkan dimensi dia, yang mana sama dengan lengkuk di bahagian atas ni, iaitu jejari 10 mm. Tetapi untuk bulatan yang kecil, kita sebenarnya boleh susuri. Di sini pun tak ada, tapi sebenarnya kita boleh susuri pada lengkuk ini. Yang mana pada bahagian ini ada diletakkan panjang iaitu 10 mm. Yang mana panjang pada bahagian ini ianya sama dengan diameter bagi separa bulatan ini. Jadi di situ sebenarnya kita dah boleh dapatkan bulatan yang kedua dan juga bulatan kecil yang pertama ni, yang mana dimensinya adalah diameter 10 mm. Jadi di situ kita boleh nampak bagaimana kita nak mendapatkan
dimensi-dimensi yang tak diberikan secara langsung. Jadi itu satu contoh perkara yang perlu kita tekankan. Okey, perkara yang kedua pula, bagaimana kita nak mula melukis? Di mana kita nak mula melukis? Sebab apa perkara ni penting juga? Kerana kadang-kadang pelajar dia keliru. Dia confuse dekat mana dia nak mula. Dekat bahagian mana dia nak mula. Okey, sebenarnya di bahagian mana sekalipun kita boleh mulakan. Tak kira di bahagian sini ke, ataupun di bahagian sini, ataupun di bahagian atas sini, terpulang. Kita boleh mula di mana-mana sahaja. Yang penting kita rasa di bahagian itu mudah untuk kita mula melukis, jadi kita boleh mula di kawasan tersebut. Jadi untuk gambar rajah ini, saya sarankan yang mudahnya kita mula daripada point ataupun titik pusat bulatan. Jadi memang kebiasaannya untuk mudah kita mula melukis, kita ambil satu point ataupun titik. Jadi di sini kita ambil satu titik pusat bulatan yang pertama ini. Jadi apabila kita dah tentukan pusat bulatan, maka kita boleh melukis bulatan kecil ni dan juga bulatan besar ni mengikut dimensi yang kita telah dapatkan tadi lah. Dan daripada situ kita sebenarnya boleh pergi ke langkah yang seterusnya, ke bahagian yang seterusnya, iaitu pusat bulatan yang kedua, yang mana kita boleh ambil rujukan dimensi panjang 70 mm ni untuk kita dapatkan titik pusat bulatan yang kedua ini. Jadi garisan tengah ni kita dah boleh lukiskan, dan kita sebenarnya dah boleh dapat titik pusat bulatan yang kedua. Jadi maka di situ kita dah boleh bina. Kita dah boleh lukis bulatan kecil yang kedua dan juga bulatan besar yang kedua ni. Dan seterusnya kita sebenarnya boleh dapatkan pusat bulatan yang ketiga pula, di atas ni. Jadi di sini ukuran panjang tidak diberi secara langsung. Jadi kita kena cari di mana. Kalau kita lihat pada lengkuk ini ada diberikan jejari J80 mm. Jejari yang berpusat di sini. Sehinggalah kepada kepala anak panah di sini. Jadi bila kita susuri, sebenarnya inilah panjang di antara pusat bulatan yang kedua dengan pusat lengkuk yang ketiga ni. Dan begitulah seterusnya. Langkah-langkah untuk kita melukis. Jadi saya harap kamu dapat nampak sedikit bagaimana kita nak mula melukis dan pergi kepada step-step yang seterusnya. Sehinggalah kita berjaya melukis keseluruhan gambar rajah objek ini. Okey, manakala perkara yang ketiga yang kita perlu tekankan dalam kita nak melukis, seperti mana yang sebelum ini saya sering ingatkan, iaitu perbezaan di antara garisan objek, garisan binaan dan juga
ada garisan dimensi. Jadi pastinya untuk garisan objek adalah garisan bagi menggambarkan keseluruhan objek tersebut. Manakala langkah kerjanya ada teknik-tekniknya, itu kita kena menggunakan garisan binaan. Dan dalam gambar rajah ni juga kita perlu melukis garisan untuk dimensi yang diberikan. Ianya bergantung kepada kehendak soalan ataupun apa yang kita nak lukis. Kadang-kala kita hanya disuruh melukis untuk objek, gambaran objek ni saja, beserta dengan garisan binaan, tanpa dimensi. Jadi saya ulang semula, kadang-kala kita disuruh hanya untuk melukis gambar rajah objek ni saja tanpa dimensi. Tapi langkah-langkah kerjanya kita perlu lukislah, menggunakan garisan binaan. Dan ada juga kita kena melukis keseluruhan yang ada dalam gambar rajah ni, termasuk dimensi. Jadi perkara ini nanti saya akan beritahu pada tugasan-tugasan yang saya akan berikan selepas ini, yang mana ada yang saya nak berserta dengan dimensi dan juga ada yang saya nak latihan tanpa dimensi. Okey, saya harap boleh faham. Okey. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu ditekankan untuk kamu melukis penyelesaian masalah. Jadi ini contoh-contoh penyelesaian masalah yang lain. Banyak bentuk gambar rajah yang kita perlu lukis mengikut dimensi yang telah diberikan dan menggunakan teknik-teknik yang betul. Okey, sebelum saya terlupa, perkara yang keempat yang penting bila kita nak melukis, menggunakan teknik-teknik yang betul. Contoh saya nak nampakkan pada lengkuk ini dan juga lengkuk ini serta lengkuk ini. Jadi apa teknik yang kita nak gunakan untuk melukis bahagian-bahagian ini? Apa teknik yang kita nak gunakan untuk melukis bahagian ini? Kita tidak boleh melukis dengan begitu saja, perlu ditunjukkan teknik-tekniknya. Okey, untuk lengkuk-lengkuk yang ada ini, kita kena gunakan teknik tangent dan lengkuk yang telah kita belajar. Kita akan gunakan semula pada penyelesaian masalah. Begitulah juga jika ada gambar rajah yang memerlukan teknik-teknik geometri, teknik segitiga, segi empat dan seterusnya poligon. So kita kena guna semula kaedah-kaedah tersebut untuk melukis. Jadi dalam contoh gambar rajah ini, kebanyakannya kita memang kena gunakan teknik tangent dan lengkuk. Okey. Jadi selepas ini saya akan beri tugasan
So dekat situ nanti kamu akan dapat detect apa masalah yang kamu kurang faham. Jadi di situ nanti kamu boleh bertanya lah pada saya. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.